Salam peminat bola, terima kasih kerana kembali bersama Sekadar Berita. Ada satu persoalan yang saya rasa semakin menarik menjelang FIFA Asian Cup pada September nanti. Selepas Harimau Melaya dibelasah Vietnam dengan agregat 4-0 dalam separuh akhir Asian Hyundai Cup, adakah kita sebenarnya akan melihat sebuah pasukan Malaysia yang jauh berbeza hanya beberapa minggu selepas itu? Hal ini kerana beberapa nama baharu tiba-tiba muncul dalam perbincangan. Ini perbincangan hangat ni. Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, Nacho Mendes, Brad Tebb dan Shane Lowry. Pemain-pemain JDT ini telah didaftarkan sebagai pemain tempatan bermula dengan pembukaan Liga 2026. Kalau mereka ini benar-benar bersedia ataupun tersedia untuk bermain Harimau Melaya, kita boleh melihat perubahan besar dalam struktur permainan Harimau Melaya, dari pertahanan hingga menyerang. Selepas Harimau Melaya dibelasah Vietnam dengan agregat 4-0 dalam separuh akhir Asian Hyundai Cup, adakah kita sebenarnya akan melihat sebuah pasukan Malaysia yang jauh berbeza hanya beberapa minggu selepas dibelasah? Sebab sekarang ini tengah hangat diperkatakan nama-nama seperti Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, Nacho Mendes, Brad Tebb dan terbaru Shane Lowry. Shane Lowry yang tidak ada apa-apa berita tiba-tiba mengejutkan peminat bola sepak tempatan apabila didaftarkan sebagai pemain tempatan. Okey, kalau mereka semua ini benar-benar menyarung jersey Harimau Melaya, kita boleh melihat, kita boleh mengharapkan ada perubahan dalam bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Tapi sebelum itu, pada 21 Ogos, Bergson, Hidalgo, Shane Lowry, Brad Tebb telah disenaraikan oleh pasukan JDT sebagai pemain tempatan dalam Liga Malaysia. Sementara itu, kes Nacho Mendes sebenarnya lebih menarik. Pada Mac lalu, bekas jurulatih Harimau Melaya, Peter Ceklemuski, menjelaskan Nacho Mendes tidak bersama skuad negara ketika itu kerana kecederaan. Ketika ditanya sama ada Nacho pada asasnya sudah berstatus Malaysia, Ceklemuski menjawab bahawa itulah maklumat yang diterimanya. Nacho juga telah disenaraikan sebagai pemain warga negara Malaysia dalam pendaftaran AFC JDT sejak musim lalu. Tetapi kalau mereka layak, inilah yang menarik. Okey, macam biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, share Sekadar Berita untuk ulasan berita sukan yang seterusnya. Okey. Bagi saya, pemain yang boleh mengubah Harimau Melaya paling ketara bukan hanya Bergson tetapi Nacho Mendes. Okay, Nacho ialah pemain tengah yang sudah menjadi watak utama dalam JDT. The Star melaporkan pada Januari lalu bahawa selepas 29 perlawanan bersama JDT, dia sudah menghasilkan 3 gol dan 9 bantuan jaringan. Lebih penting daripada angka itu ialah gaya permainannya. Nacho sendiri menyebut permainannya banyak bergantung kepada menggerakkan bola dengan cepat di atas padang. Itulah kelebihan Nacho Mendes. Ini sesuatu yang sangat diperlukan oleh skuad Harimau Melaya. Dalam 2 perlawanan menentang Vietnam baru-baru ini, Malaysia bukan semata-mata tiada penyerang yang bagus. Tetapi kita ada masalah bahagian tengah. Tambah-tambah lagi, kita mengalami ramai pemain yang cedera pada masa itu. Jadi, masalahnya ialah bagaimana hendak membawa bola daripada pertahanan tengah dan seterusnya ke bahagian penyerang. Kalau Nacho bermain sebagai jersey nombor 8, Brad Tebb pula boleh digunakan sebagai jersey nombor 6 di belakangnya. Tebb menjaga ruang, Nacho menggerakkan bola ke depan. Wan Kuzain atau Stuart Wilkin kalau diturunkan boleh menjadi seorang lagi pemain tengah mengikut jenis lawan. Tiba-tiba bahagian tengah Malaysia mempunyai lebih banyak pilihan. Inilah kelebihan kalau kita ada ramai pemain yang bagus. Okey. Kemudian kita pergi kepada Bergson. Bergson memberikan Malaysia profil yang sangat berbeza sebagai nombor 9. Dia kuat dari segi fizikal, berbahaya dalam kotak penalti dan sangat tajam ketika menjaringkan gol. Itulah kualiti yang ada pada Bergson. Semua orang tahu dia menjaringkan gol, penjaring terbanyak di JDT bersama dengan Arif Aiman. Okey, kalau Malaysia menggunakan Bergson di tengah, Manuel Hidalgo di sebelah kiri dan Arif Aiman di sebelah kanan,
Saya rasa ini antara trio serangan paling menarik yang boleh kita saksikan dalam skuad Harimau Malaysia akan datang, terutamanya dalam FIFA Asian Cup September ini. Hidalgo tidak semestinya perlu duduk di tepi sepanjang masa. Dia boleh masuk ke half space. Arif pula boleh kekal lebih lebar walaupun menyerang pertahanan 1 lawan 1. Apabila kedua-duanya masuk ke tengah, ruang boleh terbuka kepada pemain sisi Malaysia untuk overlap. Dan Bergson hanya perlu berada di tempat yang paling dia suka, sekitar kotak penalti. Di belakang pula ada Shane Lowry. Beliau tiba-tiba membuat kejutan seperti yang saya katakan tadi apabila didaftarkan sebagai pemain tempatan. Tiada ribut, tiada angin, tiada berita sebelum ini. Tapi itu merupakan satu yang sangat menarik buat pasukan Harimau Melaya. Okey, pada usia 37 tahun, sudah tentu kita tidak boleh mengharapkan beliau bermain seperti pertahanan berusia 25 tahun. Berlari di sana sini atau kata orang ada 2 jantung seperti Corbin Ong. Tetapi ingat, beliau mempunyai pengalaman, ketenangan dan kemampuan menggunakan kaki kiri di bek kiri. Dalam perlawanan tertentu itu sangat berguna. Nacho pula menjadi skuad Harimau Melaya lebih menarik. Beliau sudah bermain bersama Bergson di JDT, jadi lebih serasi. Bergson sudah memahami Arif. Hidalgo berada dalam sistem yang sama di JDT. Tab, Lowry juga berada dalam persekitaran JDT. Jadi, Tan Ching Ho tidak bermula daripada kosong. Dan untuk FIFA Asian Cup, masa persediaan sangat pendek. Bulan 9. Keserasian kelab boleh menjadi aset ataupun kelebihan besar buat Harimau Melaya. Lebih-lebih lagi, Malaysia berada dalam kumpulan sama dengan Indonesia, Singapura dan Bangladesh dalam kumpulan A. Okey. Jadi kejohanan FIFA Asian Cup berlangsung dalam jendela antarabangsa FIFA. Ini lagi satu kelebihan kerana semua pasukan boleh menggunakan skuad yang terkuat, memanggil pemain-pemain dari luar negara dan sebagainya. Indonesia ketika ini berada di ranking 118 sementara Malaysia berada di ranking 136. Jadi secara jujurnya Indonesia berada di atas kita. Dan Indonesia dari segi kualiti, barangkali kalau kita sebut begitu, mereka berada di atas Malaysia kerana mereka telah membuktikan layak ke Piala Asia. Tetapi dengan kehadiran pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, Malaysia kita boleh mengharapkan sesuatu yang terbaik, sekurang-kurangnya menandingi, kalau tidak pun dapat menewaskan Indonesia dalam FIFA Asian Cup September ini. Dan sudah pasti pertembungan Indonesia-Malaysia pasti menarik dan ditunggu-tunggu. Sekian lama peminat kedua-dua pasukan ini menantikan detik-detik atau saat-saat indah pertembungan kedua pasukan. Dan kali ini harapan itu akan menjadi kenyataan dalam FIFA Asian Cup bertempat di Indonesia. Okey, tapi kalau Malaysia boleh membawa semua pemain-pemain yang saya sebutkan tadi dalam keadaan yang terbaik, kemudian digabungkan pula dengan Arif Aiman, Wan Kuzain dan pemain tempatan yang lain yang sedang meningkat, saya rasa jurang kedua-dua pasukan antara Malaysia dan Indonesia tidaklah begitu jauh. Walaupun ranking kita berada jauh ke belakang berbanding dengan Indonesia. Okey, itu sahaja ulasan kali ini. Jangan lupa tulis pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share, subscribe Sekadar Berita. Terima kasih kerana menonton.